Amphetamine Type Stimulus (ATS) adalah sejenis dadah sintetik yang dihasilkan secara pemprosesan campuran bahan-bahan kimia. ATS bertindak ke atas saraf otak dengan meningkatkan penghantaran maklumat kepada organ badan. ATS boleh didapati dalam pelbagai bentuk seperti serbuk pelbagai warna, kapsul pelbagai warna, kristal atau ais. Dadah jenis stimulus ini juga mempunyai potensi yang tinggi membuatkan seseorang bertenaga, berkeyakinan dan mempunyai perasaan yang positif seperti cinta, kasih sayang dan kegembiraan. Dadah kumpulan ini biasanya diambil oleh mereka yang ingin menari atau berpesta semalaman. Selain itu, ATS haram dihasilkan di makmal-makmal rahsia yang tidak diuji kemungkinan mempunyai bahan-bahan berbahaya seperti talcum atau quinine. Stimulan merupakan bahan kimia psikoaktif yang akan merangsang terhadap aktiviti sistem saraf seseorang individu. Stimulan terbahagi kepada dua jenis iaitu amfetamin dan amfetamin type stimulus dalam kurungan ATS serta kokain. Terdapat 4 jenis dadah stimulan atau dadah jenis perangsang iaitu amfetamin, MDMA atau metadalin dioksimetafetamin, metafetamin dan kokain. Terdapat beberapa jenis dadah stimulan, antaranya ialah amfetamin. Amfetamin telah dihasilkan sejak tahun 1920 untuk kegunaan perubatan seperti ubat perangsang kepada sistem saraf manusia. Selain itu, amfetamin juga digunakan untuk menahan rasa mengantuk dan juga keletihan. Bukan sahaja menahan rasa mengantuk, ia juga dapat membunuh selera makan bagi individu yang ingin mengurangkan berat badan. Amfetamin dihasilkan dalam beberapa bentuk iaitu tablet, kapsul dan juga cecair. Ia juga dikenali sebagai yaba dan juga crazy horse pill. Terdapat juga beberapa nama jalanan bagi amfetamin iaitu speed, co-pilot, footballs, uppers and whiz. Yang seterusnya ialah MDMA atau methylene dioksimetafetamin. MDMA juga popular dikenali sebagai ekstasi. Ekstasi ni pada peringkat awal dihasilkan untuk merawat pesakit gangguan tekanan yang disebabkan trauma. MDMA ataupun ekstasi dihasilkan dalam bentuk tablet yang dicetak dengan reka bentuk grafik. MDMA mampu mengurangkan kebimbangan, memberi rangsangan kepada emosi, mental dan juga perasaan individu. Terdapat beberapa slang yang digunakan untuk ekstasi, antaranya ialah Adam, kacang, pil gembira, ubat hak, kelajuan lover dan juga molly. Seterusnya adalah metafetamin atau nama spesifiknya iaitu metafetamin hydrochloride, iaitu sejenis dadah yang membuatkan penggunanya sentiasa bertenaga dan ingin melakukan aktiviti secara berterusan serta merasa tidak perlu tidur. Dadah ini berbentuk seperti kaca dan kristal. Anda boleh melihat gambar raja berikut terlihat seperti kaca. Cara pengambilannya adalah dengan cara menghisap dan menyedut. Terdapat beberapa nama jalanan atau nama yang sering digunakan bagi dadah jenis ini iaitu ais, syabu, sejuk dan batu. Dadah jenis stimulan yang terakhir adalah kokain. Kokain merupakan serbuk putih yang berasal daripada daun koka yang berada di Peru dan Colombia. Daun ini sering digunakan di Amerika di samping negara-negara Eropah. Dadah kokain ini diambil dengan beberapa cara, antaranya dengan menyuntik, menghidu dan menghisap. Terdapat satu istilah yang popular bagi dadah ini iaitu cocaine free base. Cocaine free base adalah base kokain yang bebas daripada segala campuran dan dihisap dalam bentuk tulen dengan menggunakan paip khas.
Antara nama-nama jalanan yang digunakan bagi dadah kokain ini adalah coke, crack, snow dan flake. Di antara nama-nama ini, crack merupakan yang paling sering disebut atau popular kerana kesannya. Crack merupakan campuran kokain dengan serbuk penaik berbentuk granules atau butiran. Crack mempunyai ketulinan sehingga 90% dan sangat berbahaya kerana ia boleh menyebabkan ketagihan teruk dalam masa yang singkat. Kesan penyalahgunaan pengambilan stimulan kepada tubuh bergantung kepada jenis substan yang diambil. Kesan ini dapat dilihat dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Sebagai contoh, amfetamin yang diambil dengan dos yang rendah akan menunjukkan kesan serta-merta atau kesan jangka masa pendek seperti tidak mengantuk, tidak lapar ataupun letih dan lebih banyak bercakap. Kesannya boleh bertahan selama beberapa jam sehingga beberapa hari selepas dadah tersebut diambil. Selain daripada itu, kesan individu yang menyalahguna bahan ini dapat dilihat dari segi fizikal seperti peningkatan kadar denyutan jantung, peningkatan tekanan darah dan peningkatan suhu badan. Manakala dari segi psikologi pula seperti euforia, mood terlalu tinggi, rasa gembira, berkeyakinan dan bercakap berlebihan iaitu talk aktif. Seterusnya, kesan jangka masa panjang pengambilan stimulan pula mengakibatkan tiada selera makan. Hal ini kerana penggunaan stimulan seperti amfetamin selama 3 dan 4 hari tanpa makan masih membolehkan mereka bergerak dengan aktif sehinggalah mereka jatuh pengsan kerana keletihan. Perkara ini juga akan menyebabkan kehilangan berat badan yang serius terhadap individu tersebut. Individu yang menyalahguna bahan ini boleh menyebabkan sakit perut, muntah-muntah, anak mata mengembang, kesukaran bernafas dan rasa takut iaitu paranoid. Di samping itu, kesan pengambilan stimulan juga akan menyebabkan keadaan mental tidak stabil dengan perubahan tingkah laku yang agresif dan ganas, kawalan emosi terjejas dan berkecenderungan untuk membunuh diri. Akhir sekali, kesan pengambilan dos secara berlebihan akan menyebabkan suhu badan meningkat dengan mendadak, terkena sawan, kerosakan saraf otak dan lebih teruk lagi, kematian mengejut mungkin berlaku disebabkan oleh serangan jantung dan juga strok haba. Penggunaan stimulan dalam perubatan. Antaranya ialah amfetamin. Amfetamin biasanya digunakan untuk merawat narkolepsi, iaitu masalah tidur yang berlebihan dan berlaku secara tiba-tiba. Selain itu, ianya digunakan dalam merawat penyakit hyperactive disorder, ADHD, obesity dan attention deficit. Dadah jenis metafetamin juga digunakan dalam rawatan ADHD dan obesity. Manakala, kokain pula dijadikan ubat tahan sakit sapuan. Kadang-kala ia digunakan untuk menghilangkan deri rasa sakit dalam hidung ketika memasukkan tiub. Selain itu, kokain juga dapat menghilangkan deri rasa pada mata dan tengkorak ketika pembedahan serta menghilangkan rasa sakit kronik. Didapati dadah jenis ekstasi tidak mempunyai kegunaan khusus dalam perubatan. Akan menjelaskan tentang teknik rawatan atau intervensi bagi penagihan dadah dan penyalahgunaan bahan jenis stimulan. Pemulihan penagihan dadah memerlukan usaha sepanjang hayat kerana penagihan dadah adalah satu penyakit kronik yang mudah berulang. Pada jangka masa panjang, terdapat individu yang bergantung kepada dadah untuk hidup. Namun, mereka yang terlibat dalam penagihan dadah ini mampu dipulihkan dan mampu berhenti daripada ketagihan dadah. Terdapat beberapa teknik rawatan atau intervensi bagi penagihan dadah dan penyalahgunaan bahan jenis stimulan di Malaysia. Pertama, rawatan yang boleh digunakan untuk merawat individu yang ketagihan dadah jenis stimulan ialah menerusi pelaksanaan ujian saringan keterlibatan alkohol, merokok dan dadah. Soalan saringan ini direka bentuk oleh Persatuan Kesihatan Sedunia WHO untuk mereka yang menggunakan bahan psikoaktif seperti amfetamin type stimulant. Matlamat ujian saringan ini dapat membantu individu mengetahui tahap risiko penggunaan ATS pada diri sendiri dan seterusnya membantu dalam peningkatan kesedaran diri untuk berubah.
Contoh skop soalan yang akan ditanya kepada penagih dadah ialah berkaitan dengan substans yang pernah digunakan oleh penagih dadah sepanjang kehidupannya. Kedua, pendekatan rawatan psikososial yang melibatkan pelbagai intervensi bertujuan meningkatkan keupayaan psikologi dan sosial penagih dadah. Kaedah motivational interviewing (MI) bersifat direktif client-centered dan bertujuan untuk membantu seseorang meneroka dan menyelesaikan ambivalen berkenaan penggunaan bahan dan berubah mengikut tahap perubahan. Ketiga, pendekatan kerohanian dan keagamaan juga dijalankan di pusat-pusat penagihan. Program ceramah agama yang diadakan bertujuan memberikan kesedaran kepada penagih-penagih dadah di atas kesalahan yang dilakukan serta meningkatkan keimanan mereka untuk tidak terjebak kembali dengan penagihan dadah setelah keluar daripada pusat pemulihan tersebut. Akhir sekali, rawatan model metrik merupakan rawatan yang berstruktur dan sistematik yang menggabungkan beberapa pendekatan rawatan untuk memulihkan mereka yang menggunakan atau menagih dadah jenis stimulan ini. Rawatan ini mampu mengubah tingkah laku penagih dadah ke arah yang lebih baik. Contohnya, mereka yang ketagihan dadah akan beransur pulih daripada ketagihan tersebut serta rawatan ini juga dapat menyedarkan bahawa proses kepulihan memberi kesan kepada keluarga dan significant others. Sebagai contoh, setiap penagih dadah perlu menghadiri sesi kaunseling dan sokongan secara intensif bagi mengekalkan kepulihan mereka seperti sesi intervensi individu atau sesi intervensi bersama keluarga.